Baik, bersua kembali. Saudara, bermula 12:01 tengah malam semalam, Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bukan sahaja melibatkan Polis Diraja Malaysia, malah juga memperlihatkan keterlibatan Angkatan Tentera Malaysia, Rela dan juga Angkatan Pertahanan Awam ataupun APM untuk berbicara mengenai keterlibatan pasukan elit dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita cukup berbangga sekali dapat bersama dengan individu nombor 1 dalam ATM, iaitu Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang bersama dengan kita pada pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, Tan Sri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, Tan Sri? Saya daripada dah beberapa hari lepas dah kan. Memang kita pun dalam keadaan berjaga-jaga dan sentiasa menentukan bahawa perkara-perkara ni kan, yang telah diamanah pada kita ni ditentukan. Itu pun bagi saya kena menentukan kesihatan saya pada tahap 100%. Ya. Kena ketua sihat, baru jadi dorongan kepada anak-anak buah untuk sihat, untuk memimpin mereka, Tan Sri. Itulah sebenarnya. Baik. Baik, Tan Sri, kita terus sahaja menjurus ke topik kita pada hari ini. Banyak spekulasi yang telah dilakukan di luar sana. Seperti mana kita tengok kapsul tadi, berita palsu pun ada juga. Mungkin Tan Sri boleh terangkan situasi terkini ATM sendiri. Apa yang kita fahami buat masa ini, hari kedua ATM telah mengambil bahagian dalam menentukan perintah kawalan pergerakan ni dapat diimplementasikan secara efektif. Apa yang kita dengar sebelum ni memang bermacam-macam spekulasi lah. Yang positif tu tak apa, yang negatif ni memberi gambaran yang salah kan. Ini adalah sama ada agenda digunakan yang di apa ya, agenda tersebut ada bermotif bermacam-macam motif lah. Tapi yang sebenarnya apa yang kita lihat selepas semalam kita mulakan operasi tersebut, kita boleh menidakkan apa yang telah diperkatakan ya. Sebenarnya ATM dalam tugas ini adalah untuk menentukan perintah kawalan pergerakan ini dapat dijalankan lebih efektif. Pada mulanya tugas ini diberi kepada PDRM. Kan? Saya dengan IGP sentiasa berbincang macam mana kita boleh menambah baik supaya perintah ini dapat ditentukan, dapat dijalankan 100%. PDRM seperti mana yang kita tahu kan, untuk menentukan perkara ini ataupun tugas-tugas ini dapat dijalankan seluruh negara, dia sekenap pelusuk ni memerlukan tenaga. Manpower untuk PDRM kita tahu kan, jika terjadi tugas macam ni memang dia akan stretch to the limit lah. Saya sebagai Panglima ATM merasa kan kita sekarang ni dilanda oleh bencana. Orang sakit kan, bilangan orang sakit bertambah. Ada yang telah meninggal kan. Bilangan yang meninggal ni pun kemungkinan akan bertambah kan. It can happen to our loved one. It can happen to people that we know. And it can happen to anyone in Malaysia. Haruskah ATM berpeluk tubuh je? Tengok mengatakan ini bukan tugas utama saya. Kan? Bila negara melanda suasana seperti ini, kan? Bukan saja ATM, seharusnya kan seluruh masyarakat kita mengambil bahagian, mengambil tugas-tugas, mengambil apa yang kita boleh lakukan mengikut kemampuan kita untuk memberi sumbangan, membantu dan menyokong supaya kan bencana ini kita dapat tangani. Itu yang penting kan.
Kalau kita nak berkira sama ada benda ni bukan tugas utama saya, bagi orang lain yang buat, kan, dia orang diberi gaji macam tu, ini adalah satu anggapan yang saya rasa tidak patut ada pada masyarakat Malaysia. Kita pada masa ini yang harus kita lakukan adalah bersama-sama untuk menentukan bahawa konsep kawalan pergerakan ni dapat dilaksanakan 100%. Ini adalah satu cara yang telah dibuktikan berjaya untuk memberhentikan merebaknya wabak COVID-19 ni, kan. Sebab apa? Dengan cara ini kita boleh mengimplementasikan social distancing. Social distancing ni, kan, adalah untuk menentukan, satu, identified siapa yang dah kena, dua, dapat isolatekan dia, dan untuk dia tidak berjalan merata tempat dan menjangkiti orang-orang yang tidak mendapat penyakit ini. Sebab itulah saya 100% memang saya percaya bahawa mengimplementasikan social distancing ni harus dilakukan. Saya sebagai ketua ATM dan anak-anak buah saya committed dan percaya bahawa perkara ini harus dilakukan dan ditentukan ia dilakukan. Ya, secara keseluruhannya bercakap tentang anak buah ini, kira-kira 7,500 anggota ATM meliputi ketiga-tiga cabang akan terlibat dalam tempoh PKP sehingga 31 Mac ini. Cuma masyarakat masih belum faham mengenai apakah skop tugas ATM dalam pelaksanaan ini. Adakah redundant dengan bidang tugas yang dilaksanakan Polis Diraja Malaysia? Bagaimana Tan Sri? Seperti yang saya nyatakan awal tadi, bahawa tugas kita adalah untuk membantu tugas PDRM. Saya bagi contoh. Sekarang ni tugas yang kita lakukan untuk menentukan perintah kawalan pergerakan ini dapat dilaksanakan 100%. Satu adalah untuk membuat sekatan jalan, kan. Ini adalah untuk menentukan supaya orang tak keluar ikut suka hati dia, kan. Kedua adalah membuat rondaan, kan. Pergi ke tempat-tempat supaya kita dapat menentukan bahawa tak ada orang nak berkumpul, kan. Tak tentu ada. Dan pada masa yang sama untuk menyebarkan informasi mengatakan kita harus berada di rumah supaya tidak merebak ataupun dijangkiti oleh penyakit ini. Dan pada masa yang sama juga kita nak melihat bahawa, kan, tidak ada mungkin perkara-perkara yang tidak inginilah, kan, yang akan berlaku semasa orang tengah sibuk dengan COVID-19 ni. Oleh yang demikian, persoalan sama ada redundant tak redundant ni tak timbullah. Seperti yang saya kata pada awal tadi, kan, bukan saja ATM harus mengambil bahagian ini, sepatutnya semua masyarakat semua ambil bahagian ini. Satu lagi yang kita harus faham bahawa seperti yang kita lihat, apa yang saya kata awal tadi, adalah disiplin masyarakat, kan. Kita lihat, saya bagi contohlah, China dengan Korea, mereka telah berjaya untuk meredakan wabak ini. Ini sebab apa? Sebab disiplin, sama ada didisiplinkan oleh pihak berkuasa ataupun masyarakat itu sendiri ada very strong disiplin. Jika perintah mengatakan social distancing ni amat perlu dilaksanakan, mereka melakukan, kan. Sebab itulah kita nampak dia punya keputusan tu, kan, dia berjaya, kan. Selagi kita tak dapat menerap ini pada diri kita, mengatakan kita harus mengambil bahagian ni, mana dia responsibility to yourself and your family. Kalau kata jangan bercampur dengan orang ni, kan, buat masa ni janganlah bercampur. Itu je, kan. So
that small effort tu kan daripada diri kita sendiri kan will make a big difference to the country. Ya. Ya, betul. Arahan telah pun dikeluarkan, tapi ada lagi segelintir ataupun 10% yang telah seperti diberitahu semalam masih lagi berlega-lega di luar sana. Tindakan daripada pihak ITM terhadap mereka yang masih ingkar dengan arahan ini. Ini kita ada standard SOP kita yang kita guna dengan oleh pihak penguasa ni, ATM, PDRM dan juga yang lain rela APM ni kan. Pertama kali kita menggunakan approach menasihati. Lepas tu kita bagi amaran. Lepas tu of course kalau masih mereka engkar dan kita akan gunakan undang-undang lah untuk menahan mereka kan. Perkara legal tak legal menahan ni sebab tu kita bertugas bersama dengan PDRM. PDRM di bawah Akta Polis kan. Mereka boleh melakukan ini kan. So our part dekat situ untuk menentukan perkara ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan juga menentukan pencapaian yang tinggi tentera dimasukkan supaya elemen-elemen ni boleh dibuat. Menyentuh perkara tentang yang segelintir masyarakat yang tidak patuh dan tidak indah kan. Sama ada mereka tidak faham ataupun tak ambil kisah ataupun dengan kepahaman ini penyakit orang lain tak boleh kena pada saya kan. Ataupun ada setengah tempat tu mungkin dia percaya ini penyakit orang bandar je kan, orang kampung tak mungkin kena. Apa yang kita dah lihat sekarang ni pertama kali adalah perkara COVID-19 ni dia tak melihat status dan sebagainya. Tak melihat agama, tak melihat kaum, tak melihat usia kan, tak melihat profession pun kan. So benda ni we cannot take it for granted kan. Oleh yang golongan yang mana yang tak indah dengan perintah ni, kita akan meningkatkan lagi kawalan inilah, menentukan seperti yang saya cakap tadi, langkah-langkah yang kita dah buat ni kalau masih lagi mereka engkar dan kita perlukan tindakan mengikut undang-undang. Ya. Baik, kita harapkan tidak ada pakcik-makcik yang sedang menonton rancangan Sabah Malaysia sekarang ini di warung-warung kopi sebab mereka ini antara golongan yang dilaporkan masih lagi degil dan ingkar kepada pematuhan yang PKP. 10% tu. Ya. Tan Sri, pada awal pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan mengenai keterlibatan ATM dalam PKP ini, ramai sebenarnya rasa gerun. Pada waktu itu juga timbul macam-macam berita palsu, penyebaran gambar-gambar kereta kebal lah ada. Lepas tu ada anggota tentera dengan batang rotan yang besar. Penggunaan aset ATM sepanjang PKP ini mungkin Tan Sri boleh clarify kepada masyarakat. Pertama kali apabila kita ditugaskan untuk PKP ini, kita melihat siapa kita bertarget kan. Rakyat Malaysia bukanlah musuh kita kan. Rakyat Malaysia bukanlah kata orang target yang agresif kan. Maka kita kena match lah. Apa yang kita nak gunakan dengan apa tugas yang kita nak lakukan. Mission kan? So dalam menjalankan tugas ini, kita menentukan ialah apa yang kita guna sekarang ni adalah personal weapon untuk kita punya self protectionnya, tapi tanpa ada niat pun kalau nak gunakan benda tu tak sepatutnya. Saya rasa kan seperti yang saya kata tadi kan, ini untuk menentukan rakyat Malaysia kan yang mungkin tak nak dengar perkara ataupun tidak ambil kerjasama ni kan. Jadi tiada perlu untuk kita menggunakan aset-aset berat kita. Saya percaya bahawa apabila benda ini telah berjalan, dan saya berharapkan bahawa mana yang tidak mahu mengikut perintah tu, please dengarlah kan.
ini bukan untuk kebaikan siapa-siapa, ini adalah untuk kebaikan kita semua. kan. Jika COVID-19 ni tidak dapat dibendung disebabkan kita tak nak bekerjasama kan, tak ada orang lain yang akan susah, kita sendiri yang akan susah kan. Kita ingat kita boleh lepas untuk melakukan apa yang kita dah buat selama ini sebab kita rasa benda ni tidak ada kena-mengena dengan saya atau tidak mengena dengan orang tu kan. Dengan beranggapan macam tu, kalau semua orang beranggapan macam tu, then kita punya tujuan untuk melakukan PKP ni tidak akan dapat tercapai kan. Dan saya percaya dan saya juga committed dan anak buah saya committed untuk menentukan apa yang telah diletak di depan kita ni untuk melaksanakan perkara ini secara efektif akan dilakukan kan. Akan dilakukan bukan disebabkan kita suka nak buat macam tu. Ini adalah untuk kebaikan Malaysia, kebaikan rakyat Malaysia dan juga at the end of the day is all about kita punya peace and harmony. Mungkin Terasi boleh terangkan sedikit standard operating procedure yang dijalankan oleh ATM bagi mengawal keselamatan rakyat sekarang ini. Kita standard operating procedure seperti yang telah tertera dengan tugas-tugas kita. Pertama kali adalah untuk menentukan rakyat ataupun masyarakat mengikut perintah yang telah dinyatakan dalam PKP ni. Apa dia kan? Satu, jangan keluar rumah kan? Dua, jangan berkumpul. Ketiga, jangan keluar jika tidak ada keperluan yang mendadak kan? That is a basic SOP kita kan. Jika mereka engkar dan macam saya cakap tadi, pendekatan dia sama kan. Mungkin benda ni dah sampai ke tahap hari ke-6 ni kan. Kita percaya semua orang dah tahu. Mungkin orang yang saja-saja buat ni mungkin dia nak kata orang nak test lah kan. Dia boleh dia kebal atau tak kebal kan. Kita tak naklah sampai ke peringkat mana kita terpaksa menggunakan kekerasan ke apa kan. Tidak perlu pun. Tapi seperti yang saya nyata awal tadi bahawa apa yang kita lakukan dan terpaksa lakukan adalah untuk kebaikan rakyat Malaysia. Jika ada segelintir masyarakat Malaysia yang tidak peduli, apa akan akibatnya kepada seluruh masyarakat Malaysia ni kan? Jika ada golongan yang masih berdegil lagi dan mereka ini adalah sebagai satu apa kata orang hazard kepada seluruh masyarakat mereka, dan kita tanya diri kita sendiri apa yang harus kita buat kan, to protect the masses ni, to protect rakyat masyarakat yang at large ni kan. Haruskah kita berdiam diri saja ataupun memberi mereka peluang kan? Adalah tidak adil kan. Apa yang golongan yang kecil ni buat kan, yang boleh membahayakan masyarakat Malaysia secara menyeluruh adalah perkara yang tidak adil. Dan daripada situ kita boleh dapat jawapan. Dan lepas tu apa yang kita buat? Takkan nak diam diri je. Tak buat, dia akan membahayakan seluruh masyarakat Malaysia kan. Kalau kita berkasar nanti kan, orang kata kita against the human right kan. Ini soalan yang harus kita tanya sendiri, dan kita sebagai orang yang tamadun dan rasional kan. Jadi kita harus ambil tindakan yang betul lah. Ya? Itu yang penting sekali. Baik, itu SOP yang digariskan oleh ATM untuk mengendalikan orang ramai sepanjang tempoh PKP ini. Tapi saya nak menyentuh sedikit Tan Sri mengenai bagaimana pula SOP dalam pengendalian
contohnya baru-baru ini dilaporkan bahawa seorang kru KDI Mahawangsa merupakan PUI COVID-19 ini. Jadi dalam operasi ATM itu sendiri bagi memastikan penyebaran COVID-19 dalam kalangan anggotanya sendiri ada tersedia bagaimana? Ini daripada awal lagi kita dah ada kita punya SOP sendiri kan. In fact sekarang ni pada masa sekarang ni kan di camp-camp ni kita lakukan kita punya kawalan pergerakan sendiri kawalan pergerakan dan juga kita buat saringan kepada semua orang kan. In and out of the gate ni kan kita akan check setiap orang kan sama ada dia ada tanda-tanda berpenyakit ini ataupun tidak kan. Dan pada masa yang sama kita akan sekarang ni akan memperluaskan lagi, we will check every household ni, takut ada yang kata orang yang berpotensi berpenyakit ni ada di situ. Nak menjawab tadi yang suspek ni memang kan daripada dulu lagi kita pun ada yang sebelum PKP ni dilakukan kan ada yang keluar yang pergi kenduri apa semua ni. So perkara ni saya berterima kasih kepada anggota-anggota saya kerana telah tampil ke hadapan kan. Bila dia rasa dia suspek ataupun ada kemungkinan kontak dengan orang yang suspek kan dia maju ke hadapan, dia kata kemungkinan saya dalam golongan yang berisiko. So kita ambil kan, ramai kan kita ambil dan kita record dan kita house quarantine kan dia orang kan. Ini adalah menentukan perkara ini tidak akan merebak kepada anggota-anggota lain. Ini adalah penting sebab apa? Kita ni adalah benteng pertahanan frontliners kan, bukan saja daripada COVID-19 ni dan juga untuk menentukan kedaulatan kita. Jika askar sendiri yang kena, dan masalah kan. So tidak ada cara lain dalam masyarakat ataupun dalam tentera ini dengan keluarga mereka, kita terpaksa melakukan jalan ataupun pengawalan yang lebih stringent lah. Anggota yang telah dikerahkan bagi mengawal keselamatan negara ini, bagaimana dengan jadual mereka? Ada shift ataupun setiap hari akan bertugas? Kita melakukan 3 shift, 8 jam. Pasal apa? Sebab we try to give them a good rest after katakan 8 hours punya ni mereka perlu untuk mendapatkan seperti itu supaya mereka dapat fokus dan lebih efisien lah. Dan kita percaya benda ni dia bukan berlangsung sehari dua kan. Ini akan berlanjut sampai 31 bulan. Mungkin kita tak tahu lebih panjang mungkin kan. So I have to kata orang jadualkan mereka supaya apabila mereka bertugas ni mereka dapat melakukan tugas tersebut dengan cara yang lebih efektif lah kan. Mana dia body and mind ni health, kata orang sihat lah. Baik, Tan Sri, sekiranya keadaan semasa penularan COVID-19 ini di dalam negara kita meningkat, sekarang ini pun dah meningkat, kalau kita lihatkan fasiliti kesihatan di kerajaan seperti hospital dan juga klinik, mungkin memerlukan sedikit pertimbangan ATM untuk hospital tentera. Ini kita telah pun telah pun bersedia dan penyelarasan dengan Kementerian Kesihatan pun dah ada. In fact, kita punya medical corps pun bekerjasama dengan KKM sekarang ni kan. Bukan sehari dua lepas kan. Ni pun dah bermula apabila COVID-19 ni menjadi satu wabak kepada negara Malaysia. Hospital ATM bersedia untuk melakukan rawatan untuk pesakit-pesakit COVID-19 ni kan. Kita pun telah menyediakan ward-ward khas dan juga
unit-unit untuk melakukan saringan. Katakan ada seseorang yang suspek nak buat ni, kita akan ambil dia punya saringan, screening, dan kita akan buat apa yang sepatutnya lah. Ini adalah sebahagian pada tugas kita sekarang ni, dan juga persediaan jika wabak ni kata orang berterusan dan membesar, kan. Perkara ini is within dalam telah pun kita buat sekarang ni. Ya. Okey. Baik. Tan Sri, sedikit juga mengenai jumlah anggota yang tadi dari segi fasiliti kemungkinan untuk ditambah kalau keadaan ini masih belum dapat dikawal? Diperlukan, kan, kita bersedia untuk menambahkan anggota kita, dan juga kita akan menggunakan teknologi untuk membuat pengawasan seperti menggunakan drone dan juga UAV. Okay. Perkara ini saya telah bincangkan dan mendapat bantuan daripada industri tempatan. Kita ada, tapi mungkin untuk jumlahnya perlu ditambahkan, kan. Jadi dengan menggunakan teknologi ini boleh menambah baikkan pengawasan kita, kan. Seperti kita lihat di negara-negara macam China, kan, dia menggunakan pengawasan drone ni untuk melihat ke mana ada orang yang melanggar peraturan. Bila kita boleh expect penggunaan drone? Kita dalam persediaan kan ni, kemungkinan saya rasa dalam sehari dua ni kita boleh mulakanlah. Kita sedaya upayanya untuk melihat macam mana kita boleh menambah baik tugas kita ni, because setiap komunitian di setiap golongan masyarakat yang bertanggungjawab atas menangani COVID-19 ni ada tunggal tanggungjawab mereka sendiri. Untuk kita melihat bahawa kita akan lakukan apa yang kita rasa perlu untuk menambah baik supaya kita dapat melakukan tugas kita dengan lebih efektif. Baik. Baik. Dalam pelibatan awal, peringkat awal ni lah daripada ATM sendiri, adakah memfokuskan ke kawasan tertentu atau mungkin di zon merah sahaja ke, ataupun di mana? Sebab ada juga yang mengatakan tak nampak pun lagi kat mana ATM ni. Ya. Tugas-tugas ni kita dah berbincang dengan PDRM, kan, bahawa fokus di kawasan-kawasan tertentu untuk permulaan ini. Seperti yang kata saya tadi, sama ada nampak anggota ATM ke tak ni, ini telah pun dibahagi tugas-tugas dia. Pada masa yang sama, saya ingin menyatakan di sini bahawa jika diperlukan lagi kita meluas tugas kita dan menambah orang kita, kan, kita akan tambah. Kerana ni kata orang akan dikaji dan dilihat setiap hari keperluan-keperluan ini, kan. Tapi yang pentingnya seperti yang saya nyatakan tadi, ATM committed, dan kita sentiasa melakukan tugas kita dengan penuh dedikasi untuk mencapai objektif kita yang telah pun diamanahkan oleh kerajaan dan juga rakyat Malaysia. Baik, pastinya selepas tempoh sehari atau 2 hari ini, anda jangan risau kalau anda tidak dapat melihat secara fizikal anggota ATM itu, kerana ATM akan menggunakan pakai aset drone dan juga UAV untuk memantau pergerakan anda di seluruh negara, insya-Allah. Terakhir sekali, Tan Sri, sebelum kita menutup perbualan ini, sedikit pesanan bukan saja untuk masyarakat, malah anggota ATM sendiri dalam mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Sepanjang bukan saja PKP mungkin akan berterusan sehingga kita benar-benar bebas daripada virus ini, Tan Sri. Pertama kali, saya mengucapkan terima kasih kepada ATM kerana memberi peluang kepada saya pada pagi ini untuk berkongsi pendapat dan juga
meluahkan rasa saya tentang bahayanya COVID-19 ini. Saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia bahawa wabak COVID-19 ini adalah satu wabak ataupun penyakit yang membahaya. Mungkin kita tak faham lagi, tapi kita boleh lihat ya. Contoh-contohnya, benda ni bukan terjadi kepada kita saja, terjadi kepada seluruh masyarakat dunia. Kita boleh lihat contoh yang baik dan contoh yang tak baik, kan? Jika kita tidak serius, tidak committed dan tidak mengambil bahagian diri sendiri kita untuk mengambil langkah-langkah yang telah diberi kepada kita, dinasihat kepada kita, it is our choice whether you want to see kata orang benda yang berjaya ataupun yang gagal. Tapi semestinya perkara ini saya kata bahawa langkah-langkah yang kita lakukan ini, this is what you can say, failure is not an option. Kan? Failure is not an option. Kita tak nak melihat orang kesayangan kita, orang yang kita kenal dan juga orang yang berada sebagai rakyat Malaysia ni kan akan merana, kan? Satu, ada yang meninggal, dua, ada yang kena penyakit ni, dan tiga, kan akibat-akibat orang yang dah terkena ni, kan. Jika perkara ni berlarutan, kan, banyak perkara-perkara ataupun keadaan-keadaan yang kita tidak boleh bayangkan akan berlaku. It is all our choice. If we don't take part on this, kan, saya rasa, kan, we will face the heavy consequences. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, tolonglah, kan, bekerjasamalah untuk menentukan bahawa langkah-langkah yang telah dinyatakan untuk memberhentikan penyakit COVID-19 ini dapat dijalan dan dibuat dengan jayanya. It is not for anyone else, it is for yourself. Thank you. Baik, dengar baik-baik pesanan daripada APAI ini supaya memastikan kesejahteraan bukan saja diri anda, malah masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri Effendi Buang kerana bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Semoga apa saja yang dilakukan oleh ATM, polis ataupun kesemua anggota keselamatan dapat benar-benar menyekat penularan wabak COVID-19 dalam negara ini. Ya, betul.